السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال يسبحن طلقنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظا للمرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi nyawa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mentaati Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan begitu juga taufik, kekekalan, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di dunia menjadi syarafatid dunia, menjadi kemuliaan di dunia, dan di akhirat menjadi hurmatul akhirah, menjadi orang-orang yang dihormati, disanjungi dengan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'idatun fi bayani salatil hajati. Fa'idatun fi bayani salatil hajati. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Di antara yang dinakalkan dalam kitab As-Salikin ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani, dia buat mari satu faedah. Fa'idatun ay fa'idatul azimun, yakni faedah yang sangat besar. Bahkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab yang lain, bila saja disebut fa'idatun ay fa'idatun azimun. Begitu juga oleh Abi Syuja dalam kitab Fiqh Abi Syuja, bila disebut fa'idatun ay fa'idatul azimun, yakni faedah yang sangat besar. Apa? Yakni pada menerangkan sembahyang hajat. Musannif Syekh Abdul Samad ni dia nakal juga di antara dalam kitab ini solat hajat. Sebab kalau kita perhati di antara karangan para ulama tasawuf, kebanyakan mereka ini tidak tinggal daripada solat hajat, kerana mereka mengetahui bahawa sehingga diri mereka itu iftira' ala Allah. Mereka ni sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu sehat, walaupun mereka itu senang, walaupun mereka itu diberi berbagai-bagai nikmat pada Allah, tapi mereka tidak lupa, yakni mereka sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita tengok dalam kitab-kitab kebanyakan ulama-ulama yang berjiwa dengan ilmu tasawuf, kebanyakan dia letak solat hajat, kerana dia tahu bahawasanya diri berhajat kepada Allah itu adalah iftira' ala Allah, itu sifat hamba. Adapun sifat Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb adalah istighna' 'anil nas, terkaya daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sama sekali kepada makhluknya, tetapi makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah taala tidak berhajat, tetapi Allah sangat memuliakan, sangat menyanjungi, memuliakan. Bahkan Allah menyatakan
aku membeli orang-orang yang beriman itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman dengan harta mereka, dengan diri mereka, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya yang disebut oleh para ulama. Jadi sebab itulah bila nyatakan solat hajat di sini, kerana kita ini iftira'an Allah, iaitu sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Razali rahimahullahu taala, barang siapa yang picik atasnya barang siapa pekerjaan dan sangat hajat ia barang siapa pada membaikkan akan agamanya barang siapa itu, dan dunianya seseorang itu kepada perkara sesuatu yang susah atasnya barang siapa, maka hendaklah ia barang siapa itu sembahyang hajat. Sungguh telah diriwayatkan daripada Wahab ibnul Wardi bahawasanya ia Wahab ibnul Wardi ni berkata, inna minad du'a alladhi la yuraddu an yusalli al-'abdu 12 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad, fa idza faragha kharran sajidan lillahi ta'ala. Artinya bahawasanya setengah daripada doa yang tiada ditolak, iaitu bahawa sembahyang seseorang hamba Allah 12 rakaat, padahal membaca ia barang siapa itu di dalam tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran dan Fatihah, dan baca sertanya Fatihah itu ayatul kursi dan qul huwallahu ahad. Demikian takbirnya pada tiap-tiap rakaat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Razali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang picik atasnya buah pekerjaan, yakni barang siapa dia dalam musyaqqah, dalam kepayahan, dalam sangat berhajat pada Allah ni, sesuatu beberapa pekerjaan, dan sangat berhajat ia pada membaikkan agamanya. Kita nak membaik lagi agama kita ataupun agama di orang lain, lebih lagi kata ulama diri anak beranak, cucu-cucu dan sebagainya. Nampak cucu ni iaitu susah nak sembahyang, sembahyang tapi kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Maka kita nak membaikkan agamanya, sama ada agama diri kita sendiri ataupun agama orang lain, maka disuruh kita solat hajat. Bahkan kata ulama, disunat juga untuk di agama kita ini, contohnya kita susah untuk memperbanyakkan ibadah. Kita nak sangat solat, nak sangat sembahyang sunat itu, sunat ini, zikir itu, zikir ini, selawat itu, berbagai-bagai lagi ibadah ni, maka kita disunat juga solat hajat untuk diri kita, supaya Allah anugerah kepada kita, iaitu memperbanyakkan ibadah. Kerana orang-orang yang Allah beri permudah dia sesuatu dalam ibadah, dia dapat bangun subuh, dapat solat subuh berjamaah pula, bang dah kira ibadah sunat yang lain lagi. Semua itu adalah hadza min fadli rabbi. Itu adalah bermula, itu adalah kurniaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada seseorang itu. Sebab itulah Rasulullah nyatakan, yang kita pun pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, jangan kamu mempermainkan, jangan kamu mengeji, mengumpat, dan disebabkan keturunan kamu, sesungguhnya kamu adalah keturunan Nabi Adam, tidak ada yang lebih
illa bi fadlid din ay wa amal illa bi fadlid din wa amal salih. Tidak ada yang lebih, kata Rasulullah, melainkan orang yang lebih pada agamanya dan yang lebih pada beramalan solehnya. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tahu payah kita nak bangun malam, bisa kata payah kita nak solat duha, payah kita nak solat witir. Sedangkan ibadah itu azimun belaka tu, perkara besar belaka. Maka kita boleh solat hajat untuk diri kita sendiri supaya ada peningkatan pada amal kita. Kalau usia kita meningkat, maka begitu juga kita nak amal kita meningkat. Itu di antaranya. Kalau makan kita menambah, minum kita menambah, maka begitu juga ibadah kita nak menambah. Kita tak ambuh orang panggil duduk jalan tadika ataupun pasti saja. Kita nak naik peringkat satu peringkat pula sehinggalah sampai bahkan pengajian lebih tinggi lagi. Maka itulah ibaratnya. Kita tak ampuh ibadah kita ni hanya begitu saja, tak ada peningkatan pada beramal. Itu ibarat seperti budak pasti, duduk pasti saja, duduk tadika saja, tak naik, tak pergi dah sekolah menengah ke rendah dan sebagainya. Bagi begitu juga budak-budak sekolah rendah nak naik pula menengah, pas menengah nak naik pula peringkat lebih tinggi lagi. Maka begitulah, kalaulah urusan dunia kita ada peningkatan satu persatu, maka begitulah kata ulama, peningkatan pada ibadah kita nak begitu juga. Sebab kita hakikatnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nisbah pelajar itu dia tidak bertemu dengan sesiapa, cuma suatu keaiban bagi dia. Usia dah tua tapi masih duduk sekolah rendah ataupun orang mengaji ba'idadi sanawi, contohnya di Usila misal kata duduk idadi saja, tak boleh naik sanawi, duduk idadi 3 itulah ulang-ulang duit lepas habis-habis semua. Tak boleh naik peringkat sanawi siapa 3 sanawi, siapa robek sanawi, siapa tahap tu, tak boleh. Maka suatu kehinaan pada nisbah kurniaan. Maka begitulah kata ulama, pada nisbah ibadah kita. Kita sudah tahu jalan-jalan orang soleh. Nak menjadi orang yang soleh ini bukan senang. Nak aku sebagai orang soleh mudah, tetapi nak menjadi orang soleh itu payah. Tetapi sekurangnya kita tahu jalan inilah jalan-jalan orang soleh, maka kita ikut dengan ikhlas kerana Allah, inilah jalan-jalan orang soleh. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan jalan yang kita ikut itu. Allah akan menjadikan kita hamba yang soleh, bahkan lebih lagi maqam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Ini memang kata ulama, apa ulama tu saya dah ingat dah nama dia. Dia ada karang kitab jugalah, muktabar. Iaitu dia berkata, kalaulah urusan dunia begitu bersungguh-sungguh orang solat hajat, tetapi bagaimana urusan akhirat? Bagaimana malahnya ibadah dia? Bagaimana tidak meningkatnya ibadah dia? Bagaimana ibadah-ibadah besar pahalanya tapi dia tidak buat solat hajat untuk dirinya? Sedangkan inilah yang kekal, inilah yang akan membawa dia di dalam kuburnya, akan menghindar daripada azab dan dipermudahkan segala urusannya di dalam kubur, iaitu amal soleh. Maka disunat juga kata ulama kita solat hajat pada membaikkan agama kita supaya meningkat, supaya agama kita lagi comel. Itu di antaranya. Dan dunia, dan begitu juga dunia kita kepada perkara suatu yang susah atasnya. Urusan dunia kita payah, cucu anak-anak cucu nak masuk sekolah, nak dapat kelulusan lebih cemerlang, sunat solat hajat. Dan begitu juga supaya Allah permudahkan urusan orang bayar hutang. Orang banyak hutang dengan kita, hutang itu, hutang ini, kata nak bayar, tiba-tiba berjumpa beli itu, tak bayar hutang.
saja pergi belanja tak lain. Bila orang tanya mana hutang saya, dia kata oh tak nak bayar, begini. Tapi iaitu mewah tak lain. Sebab ada sifat begini. Bahkan Rasulullah sebut dalam suatu hadis, memang ada golongan manusia yang suka berhutang dengan manusia, tetapi musyaqqah, dia sengaja tak mau bayar hutang orang, dia ngelok situ ngelok sini. Jadi kita disunatkan kita solat hajat untuk dunia kita, dan begitu juga orang-orang buat zalim pada kita, maka disunat juga kita solat hajat supaya Allah jauhi. Itu di antaranya apa bentuk urusan dunia kita, minta dengan Allah, itu solat hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebut oleh para ulama. Kerana diri kita ini iftira ala Allah, kita sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa taala, daripada budak sampailah ketua, kita sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah menyatakan dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kamu daripada kanak-kanak, kamu juga akan kembali kepada kanak-kanak. Maka ketika itu kamu sangat berhajat kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Apa bentuk? Yang ni kita perhatikan. Daripada kanak-kanak, seseorang jadi kanak-kanak, lepas tu Allah Ta'ala menjadi dia remaja, jadi orang tua lah, akhir-akhir sekali perangai pula macam budak-budak, adalah ketua. Tu di antaranya, na'udzubillah min zalik. Iaitu itulah Allah menunjukkan kepada kita, kamu itu tak lari ke mana, kamu tetap berhajat kepada aku, wahai anak Adam. Maka sayugia kita minta Allah dengan solat hajat, minta lindung semua dalam bentuk apa, dia boleh lagi bala ataupun ujian-ujian yang berat, ataupun kemalangan situ, kemalangan sini, kita minta lindung dengan solat hajat. Sebab tu setengah tu guru, solat hajat ni dia jadikan sebagai amalan dia tiap-tiap hari, pasti dia buat. Setengah tu guru dia buat semua. Sebab bila orang tanya sebab apa buat solat hajat, semua dia kata, saya buat solat hajat ini kerana tambuh bila ada sesuatu perkara baru berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada sesuatu yang musyaqqah, iaitu tidak solat hajat. Sepatutnya dia kata sentiasa kita solat hajat. Itu pandangan dia. Boleh juga kita ikut. Kadang-kadang pandangan dia betul juga. Itu di antaranya. Mana boleh kita nak ikut ataupun tak boleh ikut, itu di antaranya. Maknanya sesuatu perkara yang baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah ia sembahyang hajat. Maka bila tahu musyaqqah pada agama, musyaqqah pada dunia, ada kesusahan pada dunia, ada bala daripada dunia, ada bala pada agama, pada kesusahan agama ini, maka disunatkan kita solat hajat. Dan telah diriwayatkan daripada Wahab Ibn Wardi bahawasanya ia Wahab ini dia berkata apa? Iaitu inna minad du'a alladhi la yuraddu an yusalli al-'abdu al-ithna 'ashara sanah yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad fa idza farara kharran sajidan lillahi ta'ala. Dia kata artinya bahawasanya setengah daripada doa yang tiada ditolak, iaitu bahawa sembahyang seorang hamba Allah itu 12 rakaat, padahal membaca ia dalam tiap-tiap rakaat itu dengan umul Quran, iaitu Fatihah, dan membaca sertanya Fatihah itu ayatul kursi dan qul huwallahu ahad. Jadi kata ulama nama dia Wahab Ibn Wardi, riwayat kata boleh baca Warid, boleh baca Wardi, tapi bila ada ibnu di situ disunat baca Wardi. Ra tu dimatikan. Itu kaedah lah. Itu di antaranya. Jadi kata Wahab, dia kata bahawasanya setengah daripada doa yang tiada ditolak, iaitu bahawa seseorang itu sembahyang 12 rakaat. Sembahyang hajat 12 rakaat. Ini pandangan dia. 12 rakaat kita sembahyang. Banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Dan dia kata padahal membaca tiap-tiap rakaat itu umur Quran, umur kitab, itu suratul Fatihah, itu dan ayat kursi dan qul huwallahu ahad.
Dia kata pada tiap-tiap rakaat pertama itu baca surah Fatihah, lepas surah Fatihah ayat kursi, lepas tu rakaat kedua itu baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad. Satu itu di antaranya. Ada riwayat dan pandangan dia juga, ada satu pandangan yang lain, dia kata rakaat pertama baca qul huwallahu, baca ayat kursi, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Ini pandangan dia. Ada pun pandangan ulama-ulama lain seperti mana Imam Ghazali, begitu juga Syekh Abdul Salam, Ibn Hajar Al-Nawawi, begitu juga Imam Nawawi. Dia menyatakan disunatkan membaca solat hajat itu pada rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi. Itu di antaranya. Dan sesudah rakaat kedua pula sesudah Fatihah baca amanar rasul sampai habis. Itu di antaranya pandangan kedua, pandangan pertama. Pandangan lagi di antara Imam Ghazali, Imam Nawawi, apa lagi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia menyatakan pada rakaat pertama disunatkan kita membaca Fatihah, dan sesudah Fatihah itu kita membaca ayat kursi, sesudah ayat kursi itu kita membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat kedua pula sesudah Fatihah baca amanar rasul, sudah amanar rasul baca pula qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Itu pandangan. Dan ada pandangan yang lain lagi menyatakan pada rakaat pertama itu seperti biasa baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Tetapi kebanyakan dipilih oleh para ulama kerana nak menunjukkan kesungguhan kita berhajat pada Allah Azza wa Jalla, maka dia kata iaitu sunat dia membaca rakaat pertama sesudah Fatihah itu ayatul kursi, ayat kursi, lepas tu baca qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu rakaat yang kedua pula sesudah Fatihah kita baca amanar rasul, lepas amanar rasul pula kita baca qul huwallahu ahad. Itu yang kebanyakan tutup guru pilih lah. Itu di antaranya. Kebanyakan tutup guru pilih gitu, itu di antaranya. Adapun apabila orang meminta kita solat hajat, orang kata tolong solat hajat sikit, begini, orang minta tolong hajat, solat hajat. Adapun orang minta tolong solat hajat lebih-lebih lagi, saya ustaz di kalangan tugu, alim ulama, tugu syekh-syekh ke, bila orang minta solat hajat, afdal kata ulama, dia membuat solat hajat itu sebanyak 4 rakaat. Itu di antaranya. Rakaat pertama sesudah Fatihah itu membaca qul huwallahu ahad sebanyak 40 kali. Rakaat kedua pula sesudah Fatihah membaca qul huwallahu ahad sebanyak 30 kali. Rakaat yang keempat sesudah Fatihah membaca iaitu qul huwallahu ahad sebanyak 20 kali. Rakaat yang terakhir yang keempat membaca qul huwallahu ahad sebanyak iaitu 10 kali. Itu di antaranya. Itu ni ada, saya pun dapat, alhamdulillah dapat sanak daripada Tuk Guru juga, iaitu kaedah solat hajat yang 4 rakaat. Ada kira nak buat 2 salam ke ataupun 1 salam, tetapi afdal mengikut Imam Ghazali iaitu 2 salam, buat 2 itu di antaranya. Jadi terboleh belaka, itu di antaranya. Jadi ini suatu pandangan-pandangan, tetapi hak masyhur bila kita sembahyang hajat afdal, hak itulah kita baca ayat kursi, lepas ayat kursi kita baca qul ya ayyuhal kafirun, lepas rakaat kedua pula kita baca amanar rasul, lepas amanar rasul kita membaca qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Dan ada di kalangan para ulama juga menyatakan setengah daripada perkara yang tidak ditolak doa seseorang itu, bahkan suatu amalan. Kalau kita tengok, kalau kita pergi di pondok-pondok kebanyakan, mana mereka ni
bila baca sesudah mereka itu baca sembahyang hajat, mereka membaca surah Yasin lepas solat hajat. Ini suatu amalan orang soleh terdahulu. Mereka sudah habis, lebih lagi kita buat seorang lah. Kita buat seorang, bila kita sudah solat hajat, buka Al-Quran, baca surah Yasin. Surah Yasin. Maka seperti biasalah ulama menyatakan dekat-dekat 7 Mubin tu, niatlah pada apa hajat itu. Itu di antara disebut oleh ulama. Kebanyakan begitulah. Di amalan-amalan ulama-ulama di Kelantan, kebanyakan mereka itu tidak meninggal ayat kursi, tidak meninggal surah Yasin sesudah mereka selesai. Mereka bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun ambil ayat surah Yasin, mereka pun baca. Selesai baca surah Yasin, baru mereka berdoa. Itu amalan comel, amalan tu. Sebab tu kita terperhati, tu dulu, tak kira lah arwah-arwah Tuan Guru Haji Hashim di Bas Tumbuh, tak kira lah zaman tu Aziz lagi, tak kira dari dulu lagi, bila orang minta solat hajat, dia akan buat begitu, iaitu baca surah Yasin. Habis solat habis solat hajat, dia baca surah Yasin. Itu di antaranya. Itu barang-barang orang panggil mustajab belaka itu di antaranya. Itu di antaranya. Bahkan mereka letak air, terpulang pula letak air. Tak ada istilah bid'ah ni. Bid'ah ni baru timbul. Fahaman-fahaman yang baru timbul nyatakan itu bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Itu di antaranya. Bukan kita minta tolong dengan air, kita minta dengan keberkatan ayat Allah tu. Bukan minta pertolongan air ni menjadi sebab orang ni jadi cerdik. Air ni menyebabkan orang ni jadi tu. Itu minum air dah usaha tak jadi juga. Ada seorang hamba Allah dululah, zaman belajar dulu. Ayah dia ni fahaman ala lain sikit. Dia dak usaha, dak hafal pun kitab-kitab, tidak ngapal kitab. Tapi buat solat hajat semua, ayah buat solat hajat, duk minum air solat hajat semua. Tu tak jadi. Tak jadi maknanya tanpa solat hajat kita dah usaha lok saja begitu. Solat hajat tapi dak dicek di hospital ke, dak makan ubat ke, hak tu kena ada ikhtiar pula. Ini sebagai usaha pertolongan Allah dak disangka-sangka. Bahkan di kalangan doktor pun dia suruh awak suruh ahli keluarga awak solat hajat. Mereka tu kerana mereka pun ada hak mereka juga. Mereka boleh tolong sekadar begitu saja. Tapi tolong yang mutlak adalah pertolongan Allah. Itu pertolongan yang mutlak tu, yang tak disangka-sangka. Itu di antaranya. Jadi tidak meninggalkan usaha, itu di antaranya. Itu di antaranya kaedah-kaedah membaca surah iaitu ayat kursi. Satu lagi yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Salam, bahkan ulama lain ada juga sikit sebanyak, baca boleh juga sesudah surah Fatihah kita baca satu saja surah Fatihah, Al-Fatihah, apa kita habis Al-Fatihah tu kita berdoa terus, boleh. Itu di antaranya. Dan dia menyatakan dia lebih menyukai sujud lama, kerana dalam sujud lama itu sangat berhajat, sangat kita ni menunjukkan kita berhajat, kerana bahkan doa yang sangat mustajab adalah di dalam sujud. Boleh seorang rakaat yang terakhir itu sujud lama sikit, bacalah apa-apa doa doa apa hajat di dalam doa itu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dan demikianlah takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat itu. Usalli raka'ataini sunnatal hajat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat itu sunat hajat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita pun sembahyang. Itu di antaranya sunat kita membaca ni. Maknanya ini lafaz dia, usalli raka'ataini sunnatul hajati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat ini sunat hajat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu sayugia kita buat begitu. Itu di antaranya. Maka apabila selesai ia daripada solat sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala.
maka baca dalamnya subhanalladzi labisal izzah wa qala bihi subhanalladzi ta'attafal bil majd wal taqarrama bihi. Dan maka apabila selesai ia seorang daripada solat hajat itu, kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan ia manfaat pada diri saya juga, begitu juga ahli jemaah yang dikasihi semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan mendapat keberkatan hidup daripada Allah SWT. Jadi sekadar itu dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil akhir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.